Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke part 3 kita. Hari ini kita akan tengok Moving Observer Method. Okey, kaedah cerapan data menggunakan kaedah pemerhati bergerak. Jadi Moving Observer Method ataupun ada orang panggil Moving Car Method, okey, boleh memberi kita pengukuran traffic stream secara serentak. Okey, kita akan dapat nilai-nilai yang kita nak tu secara serentak dengan satu uji kaji sahaja. Okey, apa yang kita buat dalam ini adalah kita sebagai pemerhati akan bergerak mengikut arus trafik. Okey. Okey. Dan inilah kaedah yang paling asas lah yang selalu digunakan untuk nak mendapatkan hubungan di antara ciri-ciri Q, U dan K. Disebabkan oleh kita ada rumus Q sama dengan UK, jadi mana-mana dua yang kita dapat sama ada Q dan U, maka kita boleh dapat K ataupun sebaliknya. Okay. Jadi apabila kita buat Moving Observer Method ni, okay, kita akan dapat dua parameter dan satu parameter lagi kita boleh kira. Sekarang kita tengok macam mana kaedah kita nak buat Moving Observer Method. Katalah kita berada dalam kereta merah ni. Untuk Moving Observer Method kita perlukan 4 orang. Kita naik satu kereta, kita ada driver, kita ada orang yang akan mengambil masa daripada titik U ke titik P. Dalam kes ini contohnya, driver, seorang ambil masa, seorang akan ambil berapa kenderaan yang datang daripada hadapannya kita bertemu semasa kita bergerak tadi, dan seorang lagi akan mengira bilangan berapa kereta yang memotong kita dan berapa kereta yang kita potong. Kita perlukan 4 orang. Apa dia? Driver, orang mengambil masa. Orang mengambil masa ni dia boleh mengambil masa perjalanan ataupun dia boleh ambil juga masa berhenti dan sebagainya. Jadi kita boleh dapat laju perjalanan dan laju larian kalau dia ambil masa berhenti sekali. And then kita ada orang yang akan mengira bilangan kenderaan yang datang yang kita jumpa berada hadapan, dan orang yang akan mengira berapa kereta potong kita dan berapa kereta kita potong balik. Jadi katalah kita nak buat daripada U ke P. Katalah jarak U ke PL. Ini kita boleh buat pengukuran ataupun pandai-pandai kita boleh ambil daripada Google Map. Kita boleh guna trip meter kat kereta kita dan sebagainya. Katalah kita bergerak dari U ke P. Jadi seorang akan drive. Jadi seorang lagi akan ambil masa daripada titik reference kita dekat U sampailah titik reference kita dekat P. Dalam masa yang sama, seorang tadi akan mengira berapa kenderaan memotong kita, katalah M, dan berapa kenderaan yang dipotong oleh kita. Seorang lagi akan mengambil berapa kenderaan yang kita jumpa semasa kita dari U ke P. So M adalah bilangan kenderaan yang memotong kita, D adalah bilangan kenderaan yang dipotong oleh kita, TUP adalah masa dari U ke P, dan XUP adalah kenderaan yang kita jumpa daripada P ke U semasa kita bergerak dari U ke P. Kalau kita nak buat untuk dua hala, maka kita akan buat benda yang sama dari P ke U. Jadi kita akan ambil kenderaan yang memotong kita, kenderaan yang dipotong oleh kita, masa dari P ke U, dan bilangan kenderaan dari U ke P semasa kita bergerak dari P ke U. Itu saja yang kita perlu buat. Jadi kita boleh buatlah banyak kali. Kalau kita nak dapatkan data yang lebih baik, kita boleh buat banyak kali. Dan kalau kita nak dapatkan hubungan Q, UK, nak dapatkan lengkung yang kita tengok sebelum tu, jadi kita boleh buat pada keadaan trafik yang berbeza. Mungkin kita buat pada keadaan sesak, pada keadaan pertengahan, pada keadaan lengang. Jadi kita dapat 3 titik dan kita boleh dapat hubungan yang akan kita tengok nanti dalam hubungan antara Q, U dan K. Sekarang kita tengok bagaimana rumus yang kita buat. Katalah kita dari U ke P. Dari U ke P. Jadi flow dari U ke P adalah, kita tengok
dari U ke P. Maksudnya kita nak ambil semua kenderaan yang akan bergerak dari U ke P. So, kita akan ambil XPU. XPU ni bila? Semasa kita dari P ke U, kenderaan ini adalah dari U ke P. Okey. Jadi, bilangan kenderaan yang kita dapat dari U ke P ini dalam masa kita balik dari P ke U. Jadi, itu adalah masa dia. Jadi, kita tengok, saya bubuh kat sini. Ini adalah bilangan kenderaan dia. Di bawahnya adalah masa dia. Okey. Dan, Allah, ini sepatutnya duduk kat atas ni. Okey. Dan, satu lagi adalah kenderaan yang dari U ke P adalah kenderaan semasa kita pergi dari U ke P, iaitu time dia adalah U ke P, adalah bilangan kenderaan yang memotong kita tolak kenderaan yang dipotong oleh kita. Dalam kes ini kita tengok, kalau kita bawa laju daripada kenderaan lain, maka kita akan dapati kita banyak memotong orang. Tetapi kalau katalah kita bawa lebih perlahan daripada arus kenderaan yang sedia ada, maka kenderaan yang memotong kita akan dapat lebih banyak daripada kenderaan yang kita potong. Okey. Jadi QUP sama dengan X yang bergerak dari U ke P tadi, dan bilangan kenderaan yang memotong kita ditolak oleh bilangan kenderaan yang kita potong, dibahagikan dengan jumlah masa kita ke U dan jumlah masa kita ke P. Okey. Tadi saya kata kenderaan yang memotong kita akan lebih banyak kalau kita bawa perlahan. Jadi, masa yang kita dapat ni, U ke P ni adalah masa kita bawa. Jadi, kita nak cari sekarang masa arus lalu lintas tu. Bukan masa kita, masa purata orang lain semua. Okey. Jadi, kita dapat T purata dari U ke P adalah masa kita dari U ke P ditolak oleh bilangan kenderaan yang memotong kita, tolak dipotong, dibahagikan dengan aliran ataupun flow dari U ke P yang kita kira kat atas ni. Okey. Be careful with unit. Kenapa? Kalau unit ini adalah dalam saat, okey, ini dalam saat, jadi ini adalah bilangan kenderaan. So, QUP adalah bilangan kenderaan per saat. Okey. Kenderaan bahagi kenderaan per saat, kita dapat saat balik. Okey. Okey. Untuk nak dapatkan speed dari U ke P adalah jarak kita tadi ni. Jarak daripada U ke P dibahagikan dengan purata masa kita. Okey. Ini saya bagi satu hala dari U ke P. Jadi kalau kita nak buat dari P ke U sama jugalah. Cuma kita tukarlah notation-notation yang ada dekat sini. Okey. Itu bagaimana kita nak mengira aliran, masa purata dan laju. Since kita dapat Q dan U, maka kalau kita nak cari ketumpatan ataupun density, kita boleh dapatlah sebab Q sama dengan U kali K. Jadi K sama dengan Q bahagi U. Kita boleh dapat. Dan sekali lagi saya ingatkan, berhati-hati dengan unit. Pastikan unit yang kita gunakan tu betul. That's why it is safer for you to carry out the unit. Tulis unit kat belakang ni. Supaya kita tidak tersasar ataupun tersilap. Okey, sekarang kita tengok contoh pula. Okey, katalah ini adalah satu kajian moving observer method yang dibuat daripada Alostar ke Jitra AS ke J. Okey, kita buat satu round daripada Alostar ke Jitra dan kita balik daripada Jitra ke Alostar. Okey, kita akan tengok sini. Okey, daripada Alostar ke Jitra, masa dia yang diambil adalah 74 saat. Okey, kenderaan yang kita jumpa datang daripada Jitra ke Alostar 25. Kenderaan yang overtake kita, memotong kita 4. Dan kenderaan yang kita potong 3. Okey, semasa kita dari Jitra ke Alostar, masa yang diambil adalah 32 saat. Okey, yang kita jumpa datang daripada Alostar nak pergi Jitra, semasa kita dari Jitra ke Alostar 53. Kenderaan yang memotong kita 1 dan kenderaan yang dipotong oleh kita 2. Kita buat laju sikit lagi, nampak dalam ni. Okey, katalah panjang section yang kita uji itu adalah 600 meter. Okey, kita buat dulu dari Alostar ke Jitra. Saya buat satu saja, nanti kamu buatlah
apa dari Jitra ke Alostar. Okey. Mula-mula kita cari apa Q. Okey. Apa dia Q? Q dari Alostar ke Jitra. Mana kenderaan yang nak Alostar ke Jitra? Kenderaan yang nak ke Alostar ke Jitra adalah ini, iaitu semasa kita dari Alostar ke Jitra, dan ini iaitu kenderaan yang kita jumpa semasa kita dari Jitra ke Alostar, dia nak Alostar ke Jitra ke sana. Okey. So Q adalah 53 plus 4 tolak 3 dibahagikan dengan 32, iaitu 53 ni, okey, dan 74. Okey, kita dapat 0.5094. Minta maaf, saya rasa ada silap sikit kat sini. Sepatutnya ini ada parenthesis ni. Okey, ini dalam kurungan kat sini ya. Okey. Itu dalam vehicle per second. Kenapa? Sebab ini adalah saat, ini adalah vehicle. Okey, ini saat, ini vehicle. Okey. Q. Next, kita cari masa purata. Masa purata adalah daripada Alostar ke Jitra 74 ditolak 4 tolak 3 bahagi Q. Okey, kita dapat 72.037 saat. Okey. Lepas tu kita cari U. Okey. U dari Alostar ke Jitra adalah jarak kita 600 meter dibahagikan dengan masa kita 73.037 saat. Tadi dapat 8.329 meter per saat. Okey. Dan kalau kita convert dalam kilometer per hour, kita dapat 30 km per hour. Okey. Jadi itu saya buat dari Alostar ke Jitra. Okey. Your task is buat daripada Jitra ke Alostar. Okey, jadi saya harap semua pakat buatlah daripada Jitra ke Alostar. Okey, next kita tengok plate matching. I'm not sure whether sempat kerana tinggal 3 minit plate matching ni. Kemungkinan kita tengok plate matching ni dalam satu video pendek yang lain lah. Okey, so kita berhenti kat sini dulu. Nanti the next video kita akan tengok kaedah apa mendapatkan travel time menggunakan plate matching. Okey, so kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.